untuk hujung minggu ini pada 6 dan 7 Mei, Parlimen Malaysia akan menganjurkan Hari Terbuka bertemakan merakyatkan Parlimen Warisan Negara. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai Hari Terbuka ini, bersama dengan saya di studio ialah Tuan Muhammad Zafri Hakim Abu Khair, Sekretariat Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi raya, selamat Hari Raya. Saya pun mengucapkan juga selamat menyambut Aidilfitri lah kepada Ika dan juga warga SPM dan juga seluruh rakyat Malaysia. Iya. Baik, menyentuh mengenai 6 dan 7 Mei, Hari Terbuka Parlimen Malaysia, mungkin boleh terangkan lebih lanjut mengenai Hari Terbuka ini? Okey Ika, terima kasih. Okey, Parlimen Malaysia akan menganjurkan Hari Terbuka dengan yang akan diajukan pada 6 dan 7 Mei ini pada hari Sabtu dan Ahad hujung minggu ini bertempat di Kompleks Parlimen Malaysia. So yang akan masuk pada mulai jam 9 pagi sehingga 5 petang. So orang akan tertanya di manakah Parlimen Malaysia terletaknya. So Parlimen Malaysia terletak di Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Okey. InsyaAllah pada kali ini kita merakyatkan Parlimen ini warisan negara. Konsep ini merupakan konsep di mana kita mengenengahkan supaya rakyat akan tahu dekat sekali dengan Parlimen. Sebab selama ini rakyat akan melihat saja di televisyen. So di mana di kaca televisyen disiaran langsung Parlimen Malaysia saluran TV1 langsung dari Parlimen. So kali ini mungkin rakyat akan tertanya akan pergi untuk masuk ke Parlimen Malaysia. Jadi untuk ini kita akan mengadakannya kerana untuk memahamikan penerangan dan pendedahan kepada rakyat supaya tahulah institusi legislatif merupakan cabang pemerintahan antaranya eksekutif, legislatif dan judiciary. So institusi parlimen ini terletak di bawah legislatif. So dekat sini juga akan difahamkan juga di bahawa institusi parlimen itu terdiri daripada 3 komponen. So ini kira macam study sikit 3 komponen itu, iaitu pertama yang tertinggi sekali Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, kedua yang dewan tertinggi merupakan Dewan Mulia, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. So perkara ini semua asaslah di mana kita semua belajar daripada zaman sekolah, di pengajian am di peringkat universiti, pra-universiti. Serta kita semua perlu tahu. Sebagai rakyat Malaysia, wajib tahulah. So, jadi mungkin konsep ini kita ketengahkan supaya rakyat perlu tahu dan datang hadir beramai-ramai ke Parlimen Malaysia pada hari kejadian Hari Terbuka tersebut. Kalau kita lihat penganjurannya tahun lepas masih lagi di fasa endemik. Jadi mungkin konsepnya berbeza, sasarannya juga berbeza. Jadi bagaimana untuk tahun ini, konsep dan juga tema yang diangkat? Pada tahun 2022 lepas memang dalam fasa peralihan endemik So kami mengadakan parlimen menganjurkan dengan secara skala kecil, iaitu dengan walaupun kita menjemput dengan secara bersasar universiti, kementerian, jabatan. Alhamdulillah kita menerima kunjungan tersebut dengan seramai hampir 2000 pengunjung Ika. 2000 pengunjung. Jadi alhamdulillah kita menerima kunjungan yang sangat tinggilah pada ketika itu. Namun pada kali ini pula julung-julung kalinya kami Parlimen Malaysia mengadakan secara besar-besaran dengan penglibatan pelbagai kementerian, jabatan, agensi, NGO dan juga beberapa kedutaan asing yang turut serta dalam ini kita punya program Hari Terbuka ini. Jadi program ini insya-Allah akan mendapat satu pelibatan ini kerana selaraslah dengan hasrat iaitu gagasan yang telah oleh Yang Amat Perdana Menteri iaitu konsep Malaysia Madani. So sama-samalah agensi ini, kementerian, jabatan dan juga agensi ini akan bersama-sama memberikan perkhidmatan atau mempamerkan perkhidmatan mereka. Seterusnya dapatlah juga orang kata perkhidmatan dasar kerajaan itu terus kepada rakyat di Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Jadi begitu. Berlangsung selama 2 hari ini. Mungkin boleh kongsikan juga apa di antara aktiviti yang telah pun disusun atur untuk pengunjung nanti. Okey, banyak juga aktiviti-aktiviti yang menarik yang telah disusun dan diatur Okey, dengan of course lah dengan kerjasama daripada pelbagai kementerian sebut tadi. Antaranya merupakan sebab tema kita warisan negara. Jadi warisan negara ini kita mengenengahkan demonstrasi masakan demonstrasi masakan warisan. So, jadi demonstrasi masakan warisan ini kita mengenengahkan setiap negeri-negeri di Malaysia. Dari utara, selatan, pantai timur, semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, tak lupa juga untuk kaum India, Cina serta orang asli. Ini keunikan yang kita ketengahkan. Ini juga merupakan hasrat daripada Yang Berhormat Senator Tan Sri Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara. Beliau merupakan negarawan dan juga tokoh kebudayaan warisan dan bahasa yang tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Selain itu juga demonstrasi ini juga akan menengahkan juga demonstrasi itu serta jualanlah pada ketika itu. Okey, selain itu juga kita adakan pameran negarawan, legislatif, perpaduan, kraf tangan dan juga lukisan. Yang ini setelah ini disertai oleh beberapa kementerian Kementerian Perpaduan antaranya Kementerian Pelancongan, Jabatan
lembaga pembangunan Sebahagian Lukis Negara dan juga ada juga daripada peringkat Jabatan Penerangan yang akan memberikan pameran-pameran ini serta juga Arkib Negara Malaysia. Selain itu juga kita ada persembahan khas daripada kita bawa persembahan kesenian dan juga warisan daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, ada juga daripada Aswara dan juga Jabatan Penerangan artis penterama serta daripada Jakwa juga. So nampaklah kita punya warisan-warisan negara kita ketengahkan sekali dalam acara pada ketika Hari Terbuka nanti. Selain itu juga ini yang nanti-nanti jugalah sebab kita akan mengadakan juga kepada pengunjung-pengunjung yang hadir untuk ke Parlimen Malaysia untuk melihat secara jelas kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kami sendiri akan buat sesuatu program lawatan berpandu untuk masuk secara eksklusif ke dalam dua-dua dewan. Dewan Negara, Dewan Rakyat selama ini mungkin semua lihat di kaca TV ataupun melihat di gambar-gambar atau di sosial media. So sekarang ini mereka boleh masuk sendiri untuk lihat sendiri bagaimana fungsi di kedua-dua dewan ini. Apa pengisian sepanjang lawatan berpandu? Lawatan berpandu itu kita akan melihat dan boleh duduk dan akan ada sesi soal jawab dan juga penerangan. Sesi penerangan itu tersebut mungkin ada daripada pihak Parlimen sendirilah yang akan memberikan satu orang kata education dan juga pendidikan yang lebih jelaslah kepada rakyat. Sebab selama ini orang akan tahu macam mana penggubalan proses undang-undang negara kita berlaku kan. Jadi bila dah depan-depan nanti dapat tahulah senang untuk melihat mereka bertanya soalan. Sebab kami juga sentiasa menerima tinggi pengunjung yang ramai atau pelawat hadir pada waktu dewan bertanya soalan-soalan yang bertalu-talu mengenai dewan. Jadi waktu itu ketika itu barulah rasa macam barulah mereka faham. Dan selain itu kita juga ada satu poket talk show yang akan ataupun beberapa siri syarahan. Syarahan ini ada daripada pihak luar dan juga ada juga daripada kita punya sendiri, ada pegawai tertinggi Parlimen iaitu Tuan Setiausaha Dewan Negara kita yang akan bercakap sendiri mengenai fungsi dan peranan Parlimen dan juga proses perundangan yang berlaku. Selain itu juga kita ada perkara yang menarik iaitu kerjasama dari Kedutaan Austria. Tuan Yang Terutama Duta Austria sangat berbangga untuk bekerjasama dengan kami kerana ada signifikan Ika. Kerana di Parlimen Malaysia kita ada monumen almarhum Tunku Abdul Rahman. Di mana tugu ini adalah diukir sendiri oleh orang berbangsa Austria Amerika iaitu Austria sendiri iaitu Tan Sri Felix D. Weldon. Dia yang mengukir tugu negara juga. So ini adalah nilai-nilai sejarah yang kita ketengahkan supaya rakyat tahu ada nilai sejarah dan Duta Austria dengan kerjasama Arkib Negara Malaysia bekerjasama untuk membuat pameran dan juga mengenengahkan sejarah mengenai tugu-tugu ini. Tugu Tunku Abdul Rahman dan tugu negara. Inilah antara hasil orang kata apa sejarah yang ada lah untuk di negara kita. Sebab dalam masa sama juga menjalinkan hubungan antara diplomatik antara negara Malaysia dan juga Austria. Dan ulang tahun mereka yang ke-60 tahun kita so agak lamalah kita punya kerjasama dengan Austria. Dan selain itu juga kita akan ada juga jualan-jualan food truck, jualan food truck makanan selain daripada makanan warisan tadi, ada juga food truck yang kita ketengahkan untuk dibawa untuk berniaga di situlah. So kita akan ada membuat penjualan makan dan minum dan juga lain-lain jugalah. Jadi ialah mungkin bukan semua ada pengalaman untuk memasuki kawasan ataupun perkarangan Parlimen ini. Jadi kita faham kawasan Parlimen ini dia ada etikanya, ada peraturan yang perlu kita patuhi. Mungkin Tuan boleh jelaskan mengenai kod etika pakaian khususnya? Untuk kod etika pakaian memang waktu persidangan atau waktu bekerja mengikut etika, tetapi khususnya pada hari Sabtu dan Ahad ini para pengunjung boleh hadir untuk masuk ke Parlimen tanpa sebarang syarat. Jadi boleh menggunakan pakaian smart casual, kalau boleh biarlah berpakaian kemas dan sopan. Biasalah masuk agensi kerajaan. So jadi kita akan boleh masuk di Parlimen Malaysia tanpa sebarang sekatan, pakai biar kemas dan sopan. Itu sajalah. Lagipun masih lagi mood raya kan, pakai baju raya pun boleh. Saya menyarankan supaya pakai baju raya, baju kebangsaan maupun batik. Ya, betul. Jadi jangan lupa untuk sama-sama bersama dengan Parlimen untuk Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Selain itu yang paling penting sebenarnya kalau yang tak pernah lagi pergi ke Parlimen, tempat parkirnya. Dari segi logistiknya mungkin itu yang perlu dikata di mana nak parkir kenderaan masing-masing atau apa, adakah disediakan bagaimana? Mengenai dengan logistik tersebut Kika, para pengunjung boleh hadir menggunakan perkhidmatan awam iaitu perkhidmatan awam ataupun parking kita disediakan adalah parking di Taman Botani. Taman Botani juga di Padang Merbuk dan juga di Taman Tugu. Selain itu
perkhidmatan awam yang kita disediakan daripada shuttle bus, bas Rapid KL kerjasama daripada Rapid KL untuk daripada KL Central hinggalah ke Parlimen. So menaiki bas shuttle itu kekerapannya selama setengah jam. Oh, okey. Jadinya rakyat-rakyat atau pengunjung yang akan datang melalui mungkin di KL Central naik LRT, KL Central naik ke bas kami. Selain itu juga daripada parkir-parkir yang saya sebutkan tadi itu juga adalah boleh menaiki bas Rapid KL dan juga alternatif bas daripada bas Parlimen sendiri. Oh, okey. Adakah perlu sebarang pendaftaran dilakukan ataupun bagaimana? Untuk pendaftaran, tiada pendaftaran dia dilakukan sebelum masuk, tetapi pada ketika dah sampai nanti hanya untuk snap QR code sahaja. Oh, okey. Jadi untuk ada signifikan dia supaya kita dapat tahu bilangan, kita boleh counting bilangan pengunjung yang akan hadir. Okey. Jadi itulah signifikannya. Baik, mungkin kita nak mengetahui jugalah sebab berbaki beberapa hari sahaja lagi. Jadi bagaimana persiapan dan juga persediaan daripada pihak Parlimen sendiri? Okey, persediaan alhamdulillah sangat terancang dan teratur. Alhamdulillah. So dari masa ke semasa daripada hari Ahad lepas lagi persiapan telah dilaksanakan kerana ada beberapa venue di dalam Dewan Blok Utama Parlimen Malaysia telah dimasuki untuk pempamir-pempamir kita. Mereka semua sudah datang dan jadi insya-Allah kita akan adakan satu sesi dry run dan rehearsal pada hari Jumaat dan hari kejadian Sabtu dan Ahad insya-Allah. Persiapan alhamdulillah setakat ini dengan kerjasama semua pelbagai pihak, kementerian, jabatan dan agensi. Ya, jadi apa harapan ataupun impak yang diharapkan sebenarnya oleh pihak Parlimen untuk hari terbuka ini? Parlimen Malaysia dengan harapan yang sangat tinggi berbesar hati menjemput semua rakyat Malaysia walaupun berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Selangor, Putrajaya dan di luar sana juga boleh datang lagi kerana kita tahu mereka semua ternanti-nanti untuk hadir ke Parlimen Malaysia. Wak Ima pengunjung daripada pelancong negara luar negara pun sudah bertanya nak masuk ke Parlimen. So kami mengalu-alukan juga. So jadi mereka tahu kerana Parlimen Malaysia ini sangat signifikan kerana apa? Kerana kedudukannya adalah yang tertinggi dalam institusi perundangan kita. Jadi apa yang kita mengharapkan supaya apa jua persoalan, apa jua pertanyaan akan yang berlega di kepala masyarakat kita bila masuk ke Parlimen, okey, dia boleh tahu, faham apa itu erti institusi Parlimen Malaysia itu sendiri. Jadi selama ni kita tahu kadang-kadang ada orang tanya Parlimen Malaysia itu di mana, dekat Putrajaya ke? Kadang-kadang saya pun rasa macam Putrajaya bukan Putrajaya tapi di Kuala Lumpur. Itu sebab saya kata tadi disebut Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia ada satu saja bangunan kompleks Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur sebab kadang-kadang orang confuse dengan kawasan Parlimen. Jadi inilah sebenarnya hasratnya, kita akan bila mendekatkan kepada rakyat supaya mereka faham apa sebenarnya Parlimen Malaysia itu sendiri. Ada kedua-dua belah dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan satu peluang yang terbaik untuk anda semua seisi keluarga untuk sama-sama berkunjung ke Parlimen bersempena dengan hari terbuka ini untuk memahami dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai apa sebenarnya fungsi Parlimen ini. Sekali lagi mungkin boleh wawarkan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia untuk sama-sama ke Parlimen pada 6 dan 7 ini. Okey, saya bersahati sekali lagi mengajak semua rakyat Malaysia untuk hadir ke Parlimen Malaysia dan segala maklumat boleh juga layari di laman sesawang kami www.parlimen.gov.my. Segala informasi juga ada dipaparkan di Shortmap Parlimen Malaysia di YouTube, di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Buat masa ni kita tak ada lagi TikTok lah. Takut nanti kalau TikTok akan ada lagi famous pula. Wah, Syakan. Manalah tahu mungkin hari terbuka ni TikTok yang pertama akan dilakukan. Boleh difikirkan. Boleh difikirkan. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Zafri Hakim Abu Khair, Sekretariat Hari Terbuka Parlimen Malaysia kerana sudi bersama dengan kita. Jadi kepada anda sekali lagi, kita ingin wawarkan jangan lupa 6 dan 7 Mei ini bermula 9 hingga 5 petang di Kompleks Parlimen Malaysia bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia.